So first kita pergi ke pertumbuhan primer. Oke, pertumbuhan primer adalah berlaku selepas germination. Oke, pertumbuhan primer dia berlaku selepas germinasi ataupun percambahan lah. Oke, percambahan di mana dia akan melalui pembesaran primer daripada biji benih untuk bertumbuh kepada pokok yang tidak berkayu. Oke, non-woody plant. So biasanya tumbuhan ini adalah tumbuhan yang herbal lah, tumbuhan herbal. Ini yang kecil-kecil saja, yang tidak boleh tumbuh lebih tinggi atau besar. So, apa yang berlaku ialah mula-mula dia akan melalui pembahagian sel, pemanjangan sel dan juga pembezaan sel. Oke, pembezaan sel kita sudah sentuh last class. Pembezaan sel di mana kalau di dalam tumbuhan dia akan melibatkan dia akan jadi sama ada vascular tissue, contohnya phloem in Malay macam mana je? Hah? Sama. Oh, sama kah? Iya. Betul. Hah? Betul ada tadi. Oh, betul kah? Phloem dengan xylem. Oke. Phloem dengan xylem dia berbeza untuk jadi yang itulah. Oke, mesti ada itulah sebab xylem, phloem untuk angkut makanan, xylem untuk angkut air. Oke, next first dia akan berlaku, dia akan mula membesar apabila meristematic sel meristem. Oke, sel meristem yang terletak di meristem apical. Apa itu apical meristem in Malay? Oke, pucuk di mana dia akan melalui pembahagian sel secara cepat. Oke, so pembahagian sel dahululah yang berlaku. Oke, pembahagian sel paling pertama. Oke, pertama kali berlaku, and then barulah dia akan berlaku pemanjangan dan diikuti oleh pembezaan. Oke, pembezaan sel. So, the reason kenapa pembesaran primer adalah pertumbuhan primer adalah penting. Oke, ini disebabkan apa yang first tumbuhan mau adalah to reach matahari, untuk dapatkan matahari. Sebab in order untuk orang dapat makanan, tumbuhan dia tidak boleh berjalan. So, dia kena tumbuh setinggi yang mungkin lah. Oke, to reach the sunlight. Dia perlukan matahari untuk buat makanan. Oke. So, apa yang terjadi ialah tumbuhan adalah secara melurus, meninggi ke atas lah, vertical. Okay, so that's why pembahagian sel itu aktif berlaku pada pucuk. Okay, dia aktif berlaku pada pucuk lah. Okay, di bahagian sini pucuk. Manakala kalau di bahagian akar dia aktif untuk cari air. Okay. Another one, formation ataupun pembentukan phloem dengan xylem melalui pembezaan. Okay, dia perlu angkut air, dia perlu angkut makanan. So that's why ini adalah penting dahululah. Okay, ini hanya terlibat dalam pertumbuhan primer. Okay. Next is for support, di mana di dalam xylem dia ada itu lignin. Oke, tisu lignin adalah keras, so dia akan bagi support kepada tumbuhan lah. Oke, support is very important supaya dia stay lurus,
supaya dia dapat matahari lah. Matahari is very important for tumbuhan. Nah, bila kita pergi kepada pertumbuhan sekunder pula, okay, this one berlaku apabila pertumbuhan primer itu lengkap sudah. Ini ada flower, okay, so means basic punya necessity, basic punya untuk dia survive ada, barulah pertumbuhan sekunder akan berlaku. Tapi biasanya ini berlaku pada tumbuhan berkayu, okay, ataupun perennial plants. Okay, contohnya di dalam pokok di hutan lah, okay, pokok di hutan ataupun pokok-pokok yang mempunyai buah. Alright, so pertumbuhan sekunder dia melibatkan pembesaran diameter, okay, diameter di dalam batang, okay, dan juga di dalam akar, okay. Alright, so tumbuhan jenis ini dia akan menunjukkan pertumbuhan yang unlimited. Okay, selagi dia tidak ditebang, okay, selagi masih cukup nutrien, masih cukup matahari, okay, dia akan keep on growing. So that's why kita ada pokok yang reach sampai 1000 years old, gitulah. Okay. Right. So untuk perennial plants, okay, untuk perennial plants dia punya graph is actually masih juga follow itu sigmoid curve. Tapi disebabkan dia panjang dia punya jangka hayat, okay, dia punya sigmoid itu dia akan berulang-ulang lah, okay, berulang-ulang, alright, sampai dia jadi besar, lebih besar. Okay, so ini adalah actually sigmoid curve yang berulang, okay, repeated sigmoid curve, okay, each year. Paling ketara ialah pada tumbuhan yang ataupun pokok yang tumbuh pada negara yang mempunyai 4 musim lah, okay. So dia punya diameter tu dia akan ada perbezaan sedikit. So that's why kalau untuk tumbuhan yang ada di negara yang ada 4 musim kita boleh tahu berapa umur dia. Tapi kalau di dalam tropical country yang tiada 4 musim, yang macam Malaysia, semua tu kita tidak boleh tahulah berapa tahun itu pokok actually, sebab tiada itu perubahan. Kalau kita tengok ring dia, kalau kita tebang pokok yang berkayu, okay, kita boleh nampak itu ring. Okey, kalau ring untuk di bahagian country macam Malaysia dia sama sahaja. Okay, tapi kalau untuk pokok yang tinggal di dalam yang tumbuh di negara 4 musim, dia akan berlaku perbezaan diameter. Okay, dia akan berlaku perbezaan diameter. Saudara boleh tahu, oh yang ini diameter untuk tumbuh pada tahun yang 1 tahun pula. So bila dia berulang-ulang mungkin 10 pattern, means dia adalah 10 tahun. Macam itulah. Okay. Alright. So kalau kita tengok, okay, the reason kenapa dia kalau kita yang penting kita perlu tahu bezakan untuk primer dengan sekunder. Kalau primer, this one is very important. Okay, dia perlu membentuk itu flower dengan xylem. Tapi kalau untuk sekunder, dia hanya untuk kasih kasih besar itu diameter lah. Okay, dia akan jadi lebih besar. Alright. So apa yang berlaku, macam mana dia jadi lebih besar apabila dia ganti itu flower dengan xylem yang lama. Okay, so that's why dia akan, kalau ini mati, okay, kalau xylem, contohnya lah macam, okay, ini adalah typical cross section untuk pokok kan, kita ada xylem dengan flower. Ada xylem dengan flower.
Oke, xylem dengan phloem. So, diameter dia akan secara ke dalam. Oke, means yang paling tua akan berada di luar. Oke, yang akan berada di luar. So, bila ini sudah mati, oke, dia akan replace. Oke, dia akan replace di sini, xylem akan replace di sini. So, that's why lingkarannya akan bertambah. So, dia akan jadi lebih besar lah. Oke, kita boleh nampak. That's why terhasilnya itu lingkaran. Oke. Alright. Oke, now kita pergi tengok itu kepentingan pertumbuhan sekunder. Okay, the reason is because first of course to give support. Okay, terutamanya di dalam hutan, dorang tumbuhan sentiasa bersaing untuk mendapatkan matahari. Kalau yang macam tumbuhan yang renek, okay, herb plant, apa yang dia dapat ialah sipi-sipi punya sunlight daripada kena tembus sampai ke lantai hutan lah. Tapi kalau untuk tumbuhan yang tinggi-tinggi, dorang memerlukan support yang lebih kuat. So dengan melebarkan dorang punya diameter, okay, dorang boleh tumbuh lebih tinggi lah. Okay, sangat jarang kita nampak pokok yang kurus dan tinggi sebab dia mudah ditiup angin, patah, and so on lah. Then the second reason, okay, sebab yang lain pula adalah untuk menghasilkan xylem sekunder. Okay, this one tu xylem of course dia mempunyai lignin, so of course dia akan bagi sokongan jugalah. Okay, another one is to produce, untuk menghasilkan phloem sekunder dan xylem sekunder untuk membantu dalam sebab pokok makin besar kan, so dia akan memerlukan lebih banyak makanan dan lebih banyak air. So bila ada sekunder phloem dengan sekunder xylem, dia akan membantulah dalam hal-hal yang begitulah. Okay, then of course to replace, untuk menggantikan yang lama dengan yang baru. Satu lagi untuk menghasilkan untuk menghasilkan batang yang lebih tebal, ataupun bark. Bark adalah di luar itu batang itu, dan lebih tebal dan lebih keras supaya dia boleh membantu dalam mengelakkan evaporasi ya, ataupun proses penyejatan yang ketara lah. Sebab dia perlu conserve itu water. Dia also, bark itu also boleh melindungi tumbuhan tersebut daripada diserang serangga ataupun ulat, ataupun external temperature. This one sangat berguna untuk during musim sejuk lah, musim salji. And then kepentingan yang lain adalah untuk meningkatkan peluang menghasilkan biji, menghasilkan biji dan juga membantu produce seeds and propagate as plants that undergo secondary growth. So means membantu dalam menghasilkan biji benih lah. Alright. Dan next is kepentingan ekonomi untuk tumbuhan yang melalui pertumbuhan sekunder. Satu, dia akan kita guna sebagai kayu ataupun timber lah dalam pembinaan. Biasanya kita akan kena guna kayu juga. Walaupun untuk bangunan pun mostly besi, tapi bila kita buat dia punya scaffold semua itu pun kita kena guna kayu juga. Untuk membuat barang-barang furniture,
hiasan. Oke. And then kalau untuk hibiscus, bougainvillea ini semua adalah untuk ornamental plants. Kalau untuk pokok such as durian, mango, dia pun ada tumbuhan sekunder supaya orang boleh menghasilkan lebih banyak kuantiti buah lah. Kuantiti buah.